Assalamualaikum semua. Hari ni kita sambung lagi pelajaran sains kita ya. Okey, hari tu kita dah tengok kemahiran proses sains sampai kemahiran membuat perhubungan ruang dan masa kan. Okay, hari ni kita nak sambung lagi iaitu mengawal pemboleh ubah dan membuat hipotesis. Okey, dua kemahiran ni sangat penting. So cikgu nak awak dengar betul-betul, fahamkan. Okey, kalau ada yang tak faham, awak boleh tanya cikgu. Kita tengok dulu yang pertama, mengawal pemboleh ubah. Okey, pada umumnya, untuk menulis pemboleh ubah ada dua perkara. Okey, ni cikgu nak ajar macam mana nak tulis pemboleh ubah. Okey, untuk tulis pemboleh ubah ada dua perkara. Yang pertama iaitu parameter. Yang kedua adalah benda. Benda apa yang kita nak tengok. Okey, ini cara nak jawab pemboleh ubah. Okey, contoh parameter isi padu, saiz ataupun saiz, masa, jarak, jenis, bilangan, suhu ataupun panjang. Itu adalah parameter. Okey, apa yang kita nak ukur? Okey, apa yang kita nak ukur? Contohnya kita buat eksperimen tentang air. Kita nak ukur isi padu air. Contohnya kita nak tengok pertumbuhan pokok. Kita nak ukur apa? Kita nak ukur bilangan daun dia. Okey, bilangan daun. So parameternya adalah bilangan. Okey, kita tengok pula contoh benda. Okey, benda ada air, magnet, okey, ais, mentol, kain, daun dan juga contoh benda adalah anak ayam. Benda tu maksudnya benda apa yang kita gunakan. Contohnya kita nak tengok pertumbuhan pokok kan. Okey, parameternya adalah bilangan. Benda yang kita tengok adalah daun. Okey, itu cara nak jawab pemboleh ubah. Mesti ada dua benda ni. Okey, kita tengok contoh ini gambar. Okey, awak tengok ada 3 ekor ayam. Okey, ada 3 ekor ayam. So dekat sini apa dia punya parameter? Okey, parameternya adalah saiz. Okey, benda yang kita nak tengok adalah ayam. So pemboleh ubah kita adalah saiz ayam. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, ni awak tengok ada 3 gelas air. Okey, parameter dia apa? Okey, yang ini tak ada nombor-nombor kan dekat cawan ni. So kita panggil dia kuantiti. Okey, kuantiti, berapa banyak air dalam tu. Kuantiti, bendanya adalah air. So kuantiti ni adalah parameter, air ni adalah benda. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula jenis pemboleh ubah. Tadi kita tengok cara nak tulis pemboleh ubah ni. Jenis pemboleh ubah. Okey, jenis pemboleh ubah ada 3. Okey, ada 3. Ingat, ni penting. Pemboleh ubah ada 3. Okey, yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan. Ataupun dalam singkatannya kita panggil dia PM. Okey, PM. Okey, kita gunakan PM ni supaya kita senang nak ingat. Okey, kita senang nak ingat cara nak jawab. Kalau dalam soalan exam, dia akan tulis penuh pemboleh ubah dimanipulasikan. Cikgu tulis PM ni supaya nak guide awak macam mana cara nak jawab soalan pemboleh ubah. Okey, apa maksud pemboleh ubah dimanipulasikan? Okey, perkara yang diubah ataupun perkara yang ditukar-tukar. Okey, semasa buat eksperimen tu apa yang awak ubah dia? Apa yang awak tukar? Apa yang berbeza? Okey.
Okey, yang kedua kita tengok pemboleh ubah bergerak balas. Apa maksud pemboleh ubah bergerak balas? Okey, singkatannya adalah PB. Okey, PB. Tadi dimanipulasi PM, bergerak balas kita panggil PB. Okey, apa yang diperhatikan? Okey, pemboleh ubah bergerak balas ni maksudnya apa yang diperhatikan. Kita nak tengok apa? Kita buat eksperimen tu kita nak tengok apa? Apa hasil keputusan dia? Okey, apa hasil keputusan dia? Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Okey, yang ni dimalarkan singkatannya PS. Singkatannya PS. Cikgu tak tulis PM sebab sama dengan yang atas ni pula. Jadi cikgu tulis PS sebabnya maksud pemboleh ubah dimalarkan ini adalah perkara yang ditetapkan ataupun sama. Okey, perkara yang sama. So, kita buat singkatan dia PS. Okey, maksud pemboleh ubah dimalarkan ni adalah perkara yang ditetapkan atau sama dari awal eksperimen. Yang ini, pemboleh ubah dimalarkan ni dia tak ubah. Dia sama je, dia guna benda yang sama. Kalau pemboleh ubah dimanipulasikan ni, dia ubah. Dia tukar-tukar benda yang berbeza. Kalau pemboleh ubah dimalarkan, benda yang sama, dia tak tukar. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah dalam soalan bentuk jadual. Okay, ini jadual ada 2 kolom. Okay, berat gula dan juga masa yang diambil untuk gula larut. Okay, untuk mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, okay, kita ambil jawapan dalam kotak yang sebelah kiri. Yang cikgu bulatkan ni. Okey, apa dia? Berat gula. Okey. So, pemboleh ubah dimanipulasikan. Salin perkataan di dalam kotak sebelah kiri. So, jawapannya adalah berat gula. Okey, faham tak? Pemboleh ubah dimanipulasi dalam jadual kita ambil yang sebelah kiri. Perkara yang sebelah kiri. Okey, perkara yang sebelah kiri iaitu berat gula. Okey. Awak salin je apa yang ada dekat dalam jadual ni yang sebelah kiri. Okey, macam mana pula kita nak tengok pemboleh ubah bergerak balas? Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Yang itu yang cikgu bulatkan tu. Awak salin je perkataan di dalam kotak sebelah kanan. Okey, tadi PM sebelah kiri, PB sekarang di sebelah kanan. So, jawapan awak, masa yang diambil untuk gula larut. Okey, itu cara nak cari pemboleh ubah dalam jadual. Okey, macam mana pula dengan pemboleh ubah dimalarkan? Macam mana pula dengan pemboleh ubah dimalarkan yang sama? Okey, pemboleh ubah dimalarkan ni dia tak ada dalam jadual tau. Awak kena baca dekat soalan. Awak kena baca soalan ni. Baca Okey, sekumpulan pelajar menjalankan penyiasatan tentang masa yang diambil untuk melarutkan berat gula yang berlainan. Mereka berat gula yang berlainan yang lain. Mereka menggunakan isi padu air yang sama. Air yang sama iaitu 500 ml air. Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan. Okay, soalan dia nyatakan pemboleh ubah yang perlu dimalarkan dalam penyiasatan di atas. Okay, tadi cikgu kata pemboleh ubah dimalarkan maksudnya pemboleh ubah yang sama, yang tetap, yang tak diubah. Okay, dalam ni awak cari perkataan sama. Okay, perkataan sama. Apa yang sama? Iaitu isi padu air. Ni. Air yang digunakan daripada awal sampai habis dia tetap guna 500 ml air. So, jawapan awak isi padu air 500 ml. Okay, awak cari dekat soalan tu. Dia ada awak cari perkataan sama. Apa yang sama digunakan, itulah jawapan awak. Okay. Okay, yang seterusnya kita nak kenal pasti pemboleh ubah dalam carta palang. Okay, dalam carta palang. Okay, ini adalah carta palang. Okay. Dia ada 2 perkara dalam carta palang
iaitu tahun dan juga bilangan tapi. Okey, macam mana kita nak kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun kita panggil PM? Mana kita nak kenal pasti PM? Ini tahun. Yang melintang. Yang melintang ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. So, jawapan awak adalah tahun. Okay, macam mana pula kita nak kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas ataupun kita panggil PB? Okey, kita tengok yang menegak. Yang menegak ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, so jawapan awak adalah bilangan tapi. Okay, ingat dalam carta palang yang melintang adalah PM, yang menegak adalah PB. Okey, kalau awak ingat ni, insya-Allah awak boleh jawab. Okey, kita tengok contoh berdasarkan jadual, nyatakan pemboleh ubah dimanipulasikan. Tadi kita dah belajar kan, dimanipulasikan, ambil perkara dalam jadual sebelah kiri. Okey, yang sebelah kiri. Okey, apa-apa pun awak kena labelkan dulu mana PM, mana PB. Okey, kalau awak dapat soalan pemboleh ubah, awak labelkan PM. Awak tulis atas ni. Tulis atas ni PM. Okey, yang sebelah kanan adalah PB. Tulis PB. PB tu pemboleh ubah bergerak balas. Okey, awak kena ingatlah. Okey, so jawapan awak pemboleh ubah dimanipulasikan adalah bilangan sel kering. Salin je atas tu. Sebelah kiri. Okey, PB, pemboleh ubah bergerak balas. Salin yang sebelah kanan. Kecerahan mentol. Okey, faham tak? Okey, sekarang kita tengok macam mana nak membuat hipotesis. Nak membuat hipotesis ni kita kena kenal pasti pemboleh ubah. Tadi kita dah belajar pemboleh ubah kan? Pemboleh ubah yang kita gunakan semasa membuat hipotesis adalah PM dengan PB. PM pemboleh ubah dimanipulasikan, PB pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa itu membuat hipotesis? Membuat satu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah. Hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu peristiwa. So, pemboleh ubah yang awak gunakan dalam membuat hipotesis adalah PM dan PB. Okey, cara nak jawab hipotesis ni awak kena hafal Okey, semakin. Ni, semakin pola. Awak tahu tak pola ataupun corak ni? Awak tengok pada jadual, awak tengok nombor yang dinyatakan pada jadual sama ada semakin bertambah ataupun berkurang, ataupun meningkat ataupun menurun. Itu adalah pola ataupun corak. Semakin pola PM, semakin PM. Okey, awak nyatakan PM dulu. Okey, so semakin pola ataupun corak PB. Okey. Kita tengok contoh baru kita faham. Okey, ni Okey, sekarang dapat soalan awak kena labelkan mana PM, mana PB. Okey, kalau jadual macam ni, PM dia yang atas, PB dia yang bawah. PM yang atas, PB yang bawah. Okey, awak tengok pola PM dia. Okey, awak tengok ke sini kan, semakin bertambah. Betul tak? Bertambah ataupun meningkat ni. Dia dah tulis bertambah ataupun meningkat. Okey, yang kedua PB. Awak tengok macam mana dia punya pola. Bertambah ataupun meningkat. Itu pola yang kedua. Okey, soalan dia nyatakan hubungan hipotesis. Kita nak buat hipotesis ni antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey, kita guna yang semakin ni. Semakin pola PM, semakin pola PB. Okey. So, jawapan awak semakin bertambah. Polanya adalah bertambah. PM-nya adalah masa. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu air. Suhu airnya adalah PB. Okey. Okey. Kita tengok contoh lagi. Okey, contoh 1
Okay, apa-apa pun awak kena labelkan mana PM. Okay, kat jadual PM yang atas, PB yang bawah. Okay, sekarang nak buat hipotesis semakin awak tengok pola tahun ni, awak tengok semakin apa? Makin bertambah kan? Okay, tengok bilangan spesies haiwan. Semakin bertambah juga. Okay, so jawapan awak semakin bertambah tahun. PM nya adalah tahun. Semakin bertambah bilangan spesies haiwan. Senang je nak buat ni. Awak kena kenal pasti PM dan PB dan awak kena tengok corak ataupun pola dia. Bertambah ataupun berkurang. Okay. Kita tengok contoh yang kedua. Okay, apa-apa pun kena labelkan mana PM, mana PB. Okay, PM yang di sebelah kiri, PB yang sebelah kanan. Okay, cara nak jawab hipotesis semakin pola ataupun corak PM, semakin pola ataupun corak PB. Okay, kita tengok pola bagi PM. Awak tengok berat gula ni. Semakin bertambah kan? Okay, awak tengok pula masa yang diambil untuk gula larut. Bertambah juga. So, jawapan awak semakin bertambah berat gula. Ini pola tadi. Pola semakin bertambah. PM dia ni berat gula. Semakin bertambah masa yang diambil untuk gula larut. Ini adalah PB. Cikgu rasa senang je nak jawab ni. Sebabnya awak kena pasti dulu PM dan juga PB. Ingat pesan cikgu, apa-apa dapat soalan mesti labelkan mana PM, mana PB supaya awak senang nak jawab. PM tu apa? Pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Dalam singkatan kita panggil PM. Tapi itu PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Dan singkatannya kita panggil PB. Okay. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay, kita ulang balik. Tadi kita belajar pemboleh ubah dan juga hipotesis kan. Okay, pemboleh ubah ada 3 jenis. Pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun PM kita panggil pemboleh ubah bergerak balas, PB. Pemboleh ubah dimalahkan, PS yang sama. Apa maksud pemboleh ubah dimanipulasikan? Perkara yang diubah yang tak sama, yang berbeza. Apa maksud pemboleh ubah bergerak balas? Hasil keputusan dia. Apa yang kita perhatikan dalam eksperimen tu. Okay, apa itu pemboleh ubah dimalahkan? Pemboleh ubah dimalahkan adalah perkara yang sama. Benda yang sama dalam eksperimen tu, dia tidak ubah. Okay. Untuk hipotesis pula, cara nak jawabnya semakin pola PM, semakin pola PB. Okay, ingat apa-apa pun nak jawab soalan hipotesis, dapat dia soalan, awak kena labelkan mana PM, mana PB. Okay, itu saja. Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham, awak boleh tanya cikgu dekat Telegram. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.